Okey, untuk normal distribution, ni yang subtopik yang terakhir. Okey, untuk normal kita hanya perlukan dua saja, iaitu mean satu lagi maklumat variance. Kalau binomial kita perlukan n dan p. Kalau Poisson kita perlukan mean saja. Kalau normal kita perlukan mean dan variance. Kadang-kadang soalan diberi standard deviation. Jadi yang penting kita kasih ada dua. Okey, asalnya kita punya data kita mesti dalam bentuk X. Asalnya kita punya data mesti X, dan mean ni simbol dia adalah mu. Mu. Kemudian variance simbol dia adalah sigma kuasa 2. So dari segi notation dia yang macam inilah, X distribute by normal with mean and variance. Kemudian kalau kita refer pada table, normal table, kita lihat dia cuma gunakan Z je. Kita boleh rujuk pada table tu. Dalam table tu dia hanya Z saja. Tapi kita punya soalan asalnya X. Jadi kita akan ubah X kepada Z. Baru kita boleh baca dalam table. Okay. So Z tu cara tukar dia adalah X. X ni ikut soalan. Tolak dengan mean divide by standard deviation. Okay. Dari segi notation kita guna variance. Tapi kalau guna formula, convert X to Z, kita guna sigma. Okay. Okey, kita lihat table. Kamu keluarkan table. Dan kalau kita lihat normal table tu, muka surat 19, sebenarnya normal ni formula dia adalah seperti yang di atas tu. 1 over 2 pi integration of exponent to the power of negative x squared over 2. Jadi kalau kita nak kira normal, kita tak perlu gunakan formula tu. Kita hanya refer pada table saja. Okay. Dan kalau kita lihat table tu, dia hanya baca kawasan macam ni. Kalau kita refer balik yang tadi. Okay. Jadi kalau kita refer pada table, nilai bacaan dalam table tu adalah yang ni. Okay, katakan ini X yang asal. Tapi kalau kita tukar per Z, yang tengah-tengah ni adalah nilai Z 0. Yang ke kanan ni adalah nilai Z yang positif. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita refer kat sini, kalau kita baca table, nilai 1 tu merujuk kepada nilai 1 dan ke kanan. Jadi kalau kita gunakan nilai 1 dalam table, maksud dia adalah nilai probability daripada 1 sampai ke kanan. Okay tak? Ini kita punya gambaran normal kita. Maksud dia, graf normal ni maksud dia mean, median, mode semua berada di tengah. Nilai dia sama. Mean sama dengan median, sama dengan mode, sama. Itu yang dapat graf bentuk macam ni. Untuk loceng. Dan kalau nilai probability, kalau kita ambil separuh saja, sampai ke hujung ni, nilai dia adalah 0.5. Sama juga kalau daripada sini, sampai ke kanan, nilai dia adalah 0.5. Jadi jumlah probability kita mesti 1. Kita kena ingat, bermula yang di tengah tu adalah Z0. Kalau kita ambil X, itu adalah bacaan mean. Kalau kita ambil Z, itu adalah bacaan start pada 0. Okey tak? So kalau kita guna table nilai 1, maksud dia adalah kebarangkalian ataupun probability Z more than 1. Kawasan daripada 1 dan ke kanan. Okey. Kita lihat contoh. Okay, jadi untuk yang pertama ni, so ingat normal ni dia termasuk dalam kategori continuous. Berbeza dengan binomial dan Poisson. Binomial dan Poisson adalah discrete. Jadi kalau continuous, maksud dia simbol dia sama ada sama dengan ataupun tak ada, jawapan dia sama. So kita boleh abaikan. Okay. Jadi kalau kita lihat soalan kita, probability Z more than or equal to 0.5. Maka terus kita baca daripada table je. Kita lihat kita punya table muka surat 21. Kita hanya baca Z daripada first column tu, cari 0.5. Muka surat 21 cari 0.5.
Okay, so kita akan ambil bacaan 0.3085. Terus kita akan ambil 0.3085. Okey tak? Maksud dia kalau kita refer pada table, kalau kita refer pada table, kita baca Z 0.5. Kemudian kita akan gunakan 0.00. Yang ni. Yang kedua ni maksud dia, bacaan untuk nilai Z. Ni kalau saya nak ambil bacaan nilai Z sama dengan 0.51. Kalau kita nak cari nilai 0.51, maka kita akan ambil kolom yang kedua. Untuk yang sekarang kita ambil yang pertama. Okey tak? So kita ambil bacaan ni. Kemudian untuk soalan B pula, probability Z less than negative 1.86. Okay, yang ni kita kena hati-hati lah ni. Sebab dalam table, dia tak ada nilai negatif. Dia tak ada nilai less than. Dia cuma baca greater than. Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni, kita perlu lukis. Ni adalah simetri ya. So yang tengah-tengah tadi ingat, tengah-tengah ni mesti 0 untuk nilai Z. Okey, kita cuba lakarkan dulu. Negatif 1.86. Tengah-tengah ni 0, ke kiri negatif. Mungkin gambaran dia macam ni lah. Negatif 1.86. Nilai Z dia. Dan dia menggunakan simbol less than. Simbol less than. Okey, jadi kalau kita nak baca table, kita kena rotate kat sini. Sebab dia simetri, kalau kita rotate, dia akan jadi kawasan kita ni bermula daripada 1.86 dan ke kanan. Kita cuma rotate je supaya kita nak pastikan Z kita mesti positif. So daripada sini baru kita boleh baca table. Maksudnya kita ambil bacaan 1.86. Jadi untuk yang di sini, sebenarnya soalan tadi dia sama dengan probability Z more than 1.86. Jadi kita refer kepada table muka surat 21. Cari 1.86. Cari 1.8 dulu. 1.8. Kemudian cari 6. So kita akan dapat 0.0314. Okey tadi? Ada tak faham ini? Ingat table kita hanya baca kawasan sebelah kanan je. Z yang positif dan pelurit adalah sebelah kanan. Untuk yang C ni pula, probability Z between 0 and 2.2. Untuk soalan ni kita tak payah convert. Sebab soalan asalnya dah tukar kepada Z. Okey, so kita kena buat lakaran dulu. Kita buat lakaran. Okey, pastikan dia simetri. Ini adalah Z. Yang tengah-tengah mesti bacaan untuk Z0. Sekarang ni kita lukis 0, kemudian ada lagi satu nilai 2.2. 2.2. Maksud dia kalau kita ikut soalan, kawasan kita adalah yang ni. Okay. Jadi kalau kita nak guna table, kalau saya ambil bacaan 2.2, maksud dia adalah kawasan yang berlurik ni. Kalau kita guna table, dia adalah kawasan yang berlurik. Jadi kalau kita nak kira, tadi nilai keberangkalan separuh berapa? 0.5 yang tadi kan? Daripada tengah bawa ke hujung, separuh. Jadi kalau saya baca table ni, maka kita mesti tolakkan. Maksud dia saya akan gunakan 0.5. Saya akan ambil bacaan dalam table probability Z more than 2.2. Okay? Sebab kalau kita baca table, dia akan dapat kawasan kosong. Kita tak nak ni, kita nak kawasan berlurik ni. Jadi 0.5 tolak kawasan table. So kita refer pada table 0.5. Table kita 2.2. Okay, 2.2. Ambil 2.2. 0. So 001. 0.0139. Ni kalau kita tolakkan ni sepatutnya. Apa tak jawapan ni? 0.5. Apa tak? Kan? Sepatutnya macam lah. Jadi kalau kita nak buat pengiraan,
Tak semestinya soalan tu selari dengan kita punya table. Kita kena ubah slide. Sampailah kita boleh baca table. Kalau kekalkan soalan, memang tak boleh buat. Okey? Okey tak? Sudah? Boleh saya padam? Saya teruskan untuk D pula. Untuk D, sama juga ni. Dalam table dia tak ada negatif. 1.96 dengan 0. Okay, sama juga kita perlu buat lakaran. Tak perlu cantik sangat. Okay, so pastikan yang di tengah tu adalah 0. Kemudian cuba kita gambarkan ni negatif 1.96. Okey, kalau kita refer kepada soalan, kawasan kita yang ni. Yang ni kita nak ni. Tapi dalam table mana boleh? Kita akan reject ni sebab nilai Z tu negatif. Dalam table tu positif. Jadi apa yang kita buat, kita akan rotate ni. Kita akan rotate, maka dia akan pindah ke sebelah kanan. Dengan saiz yang sama. Maka nanti kalau kita nak baca, kita baca yang lorik merah ni. Dia sama dengan biru ni. Cuma saya pindahkan ke kanan. Jadi sama cerita dengan tadi, kalau kita refer pada table, kita tak akan dapat jawapan. Kita kalau refer pada table, kita akan dapat kawasan yang kosong ni. Kita tak nak kawasan kosong ni. Jadi saya kena ambil 0.5 tolak dengan kawasan table. Jadi saya akan buat, saya boleh ambil, ni 0.5. So 0.5 subset to probability Z more than 1.96. Okay, 0.5. Kemudian tengoklah table 1.9 dulu. Kemudian kita ambil tambahan 6. 0.02 0.0250. Sepatutnya jawapan dia 0.4750. Okey tak? Betul? Okey, selesai. Setakat ni ada soalan tak? Ada yang tak faham? Jadi kena pastikan kalau nak guna table, pastikan nilai Z mesti positif dan kawasan tu daripada sempadan ke kanan yang dalam table tu. Jadi kalau kita nak kawasan yang sebelah kiri, kena ubah slide sikit. Itu yang kita perlukan lakaran. Kalau tak nanti kita kena hafal, banyak kita kena hafal. Okey, kita lihat ada tak lagi soalan? Yes, soalan E pula. Soalan E. Okey, ini still value of Z less greater than 1. So ingat balik, ini takrifan dia adalah probability Z more than 1 or kan, kalau or tu dalam probability tambah. Z less than 91. Ini takrifan dia. Kalau kita guna absolute value of Z greater than 1, takrifan dia adalah yang pertama Z more than 1 or Z less than 91. Takrifan dia. Okey, yang pertama ni tak ada masalah. Kita boleh terus baca daripada table. Cuma untuk yang ni, untuk yang kedua ni, okay, untuk yang merah ni, saya kena tengok, saya kena ubah dulu. Saya buat lakaran dulu, ni 0, ini adalah Z, dan nilai Z negatif 1 tu adalah di sini. Negatif 1. Dan dia less than. Okay, ini yang saya gambarkan ni, ini untuk yang ni. Maka, kita cuba putarkan dia. Kalau kita putarkan, dia selari dengan kita punya table. So, kita boleh ambil bacaan table ni. Maksud dia, saya boleh tulis probability Z more than 1 tambahkan dengan yang ni. Ini pun sebenarnya sama. Maksudnya saya dah boleh buat 2 kali lah. So, kita ambil 2 kali bacaan Z lebih besar daripada 1. 0.1587. 587. So, jawapannya 0.3174. Okey tak? Jadi yang pertama ni tak ada masalah, kita boleh baca table. Yang kedua ni, kita perlu refer kepada lakaran. Rupanya nilai dia sama dengan daripada table.
Okey, setakat ni. Boleh? Okey, kita teruskan. Untuk soalan F pula, ini bersama juga actually value of Z less than 1. Kalau less than, maksudnya saya boleh cantumkan. Dia akan ada dua nilai, positif dan negatif, tapi kita boleh cantumkan. Jadi kalau less than, N. Kalau greater than, O. Ingat balik. Kalau greater than, O. Itu yang saya buat tambah. Kalau less than, N. Ataupun penulisan ni saya cantumkan. Yang ini pun sama, disebabkan ada negatif, maka kita perlukan lakaran. Sebab lakaran, yang tengah-tengah ni mesti 0. Kemudian sebelah kiri negatif 1. Sebelah kanan adalah 1. Okey. Untuk yang ni, kalau kita baca table, kalau kita baca table, 1 tolak. Maksudnya saya boleh ambil ni. Kalau semua, probability dia 1. Kalau semua. Tapi saya kena tolak 2 kali kawasan kosong. Okey tak? Jadi saya boleh ubah 1 minus probability Z more than 1. Ataupun kita boleh gunakan tolak 2 kali lah kawasan tu. Ataupun saya boleh tulis 1 tolak 2 kali Z greater than 1. Ataupun kalau kita nak mudah macam ni. Kalau nampak ada kiri negatif, ada kanan positif, maka kita akan ambil 1 tolak, yang ini kita tukar kepada positif je. Kemudian yang ini pun ambil. Okay. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 1 minus 2 probability Z more than 1. Okay. Nanti kamu report pada table, nanti jawapan dia adalah 0.6826. Cuma kalau saya kembangkan contoh ni, kalau kita jumpa probability Z greater than negative 2 but less than 1, maka disebabkan kita nampak kiri ada negatif, kanan ada positif, maka dia mesti guna 1 tolak. Okay. Yang pertama, asalnya kita nampak nombor dia negatif 2. Kita positif kan dia. Kemudian kita akan tolak lagi dengan yang ini untuk kes kalau kiri negatif, kanan positif. Ambil je 1 tolak, kita nampak negatif 2, tapi kita baca positif 2. Ini memang 1 lah. Okay tak? Untuk kes yang kiri kanan. Boleh? Saya kata macam tu lah. Okey. Kemudian soalan G. Okay, soalan G, dua-dua negatif. Ingat kalau dua-dua negatif, dia tak boleh jawab terus. Dua-dua negatif 0.5. Yang ini less than negatif 0.45. Okey. Ini kalau saya buat lakaran, yang tengah-tengah ingat, ini adalah 0. So, kita buat lakaran, bermula daripada negatif, ini bermula pada negatif 0.45. Kemudian saya letak kat sini, negatif 2.05. Maka kawasan berlurit tu yang ni. Ini yang asal. Tetapi kita pindahkan je ke sebelah kanan. Tujuan kita pindahkan ni supaya dalam table dia baca positif. So kita pindahkan je. Saya pindahkan je. Maka pastikan yang mula-mula sekali 0.45. Jangan terbalik. Yang kedua adalah 2.05. Okey, jadi saya boleh tukar penulisan. Rupanya ini sama dengan nilai antara 0.45
dan 2.05. Okey. Kalau kita jumpa dua-dua positif, kamu hafal je. Kiri tolak kanan. Maksud dia, kita boleh guna table kiri Z more than 0.45, kemudian subtract to probability Z more than 2.05. Ini kalau dua-dua positif. So kita ambil bacaan table nombor sebelah kiri tolak nombor sebelah kanan. Tak payah guna 1 tolak, tak payah. Tak payah guna 0.5 tolak, tak payah. Ambil je bacaan kiri tolak kanan. So kalau kita refer pada table 0.45 3264 0.3264. Kemudian kita baca pula 2.05 0.02 0.02. Adakah kita akan dapat jawapan 0.3062? Betul? Okey, soalan 12. Kadang-kadang soalan dia nak tahu A itu berapa. Maksudnya nilai Z itu berapa. Jadi, kalau kita refer pada sini, probability Z more than A equals to 0.3594. Okey, so daripada sini, kamu refer kepada table, cari 0.3594. Kamu kena baca daripada dalam. Cari nombor yang hampir. Okey. Yang paling dekat lah, yang paling dekat. 3594. Saya ada kebetulan pula, memang tepat. Tapi kita baca berdalam Kita baca berdalam, lepas tu kita baca keluar ni. Ni kita akan baca 0.30. 0.3. Lepas tu ambil bacaan 0.06. Betul tak? So kita akan ambil bacaan A tu adalah 0.36. Yang ini kita baca terus sebab memang dia selari dengan kita punya table. Greater than satu nilai. So terus 0.36. Ini yang paling mudah lah. Dalam B, probability Z less than A. Okay, 0.0985. Okay, cuba kita lakarkan dulu. Saya lakarkan ni. Yes. Macam itulah lebih kurang. Dia ni mesti 0. Dan okey, nilai A sekarang ada dua kemungkinan. Jadi kita kena fikir logik lah. Kita nak letak A tu sebelah kiri ke ataupun sebelah kanan. Bila kita guna less than, dia akan jadi nilai dia 0.0985. Sebelah kiri ke kanan? Katakan saya andaikan kiri lah. Bila saya guna less than, maksudnya saya menurut sebelah kiri. Logik tak ini kawasan dia 0.0985? Logik tak? Katakan saya terfikir kanan lah. Kalau kanan, saya guna less than. Separuh ni pun dah 0.5. Maka memang sah, sebelah kanan tak boleh. Okey tak? Okey, kemudian disebabkan ini sebelah kiri, kalau kita nak refer pada table, kita kena putarkan. Bila kita kena putarkan, pastikan yang ini akan berubah menjadi nilai negatif A. Tapi dia punya probability dia sama. 0.0985. Jadi kalau kita refer pada table, berapa nilai bacaan dia? Baca daripada dalam. Boleh tak ni?
Ni kamu baca daripada dalam 0.0985. So kita refer kepada table. Bacaan dia betul tak? 1.29. Okay. Okay. Tapi itu adalah nilai negatif. Maka yang A ni kita ambil 1.29. Tapi daripada lakaran kita ni, kita kena ambil bacaan negatif. Sudah tak negatif? Memang betul lah. Sebab asalnya dia berada di sebelah kiri. Jadi kita cuba lakarkan dulu. Tentukan dulu A itu berada di mana? Kiri ke kanan? Ikut logik. Dia mesti di sebelah kiri sebab saya gunakan less than. Less than. Soalan C pula. Sama juga. Selalunya kita akan buat lakaran dulu. Probability Z between negative 0.3 dengan A. So, kita buat lakaran. Yang tengah-tengah ni adalah 0. Yang ni memang jelas lah, negatif 0.3. 0.3. Jadi, kita punya andaian dia adalah negatif 0.3. Di sini adalah A. Sebab probability dia kecil sangat. 0.0269. Itu yang asalnya. Tapi bila kita nak baca table, saya kena putarkan. Kalau saya putarkan, maka A di sini, yang ini adalah negatif 0.3. Tapi pastikan A itu baca negatif. Sebab bila kita putarkan, nilai dia terbalik. Okey. Kemudian, kalau dua-dua ni sebelah kanan, maka kita buat cara tadi lah. Maksud dia, kita akan buat probability sama dengan ini tadi berapa ni? Ini 0.0269. Maka kita akan ambil probability Z more than negative A. Tak? Tolakkan dengan probability Z more than, ini bukan negatif, ini positif. 0.3. Sama dengan 0.0269. Jadi saya akan ambil 0.0269. Ni bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi positif. 0.3621, betul tak? 0.3621. Betul ke? Sekejap. Okey, so kita akan tambah, ni kamu tambah je. So saya akan tulis probability Z more than negative A sama dengan 0.409. Betul tak? Masih tambah 2 ni. Tambah sikit lah. Lepas tu kamu baca daripada table, kamu cari daripada dalam 0.4090. Baca daripada dalam, tengok mana nilai yang sesuai. Empat satu dua sembilan. Empat. Yes, sebiji. Cara kebetulan. Daripada table kita dapat nilai positif, betul tak? 0.23, betul? Daripada table. Okey, kemudian hati-hati ya. Kita punya nilai A kita ni sebenarnya dia berada di sebelah kiri. Maka jawapan dia mesti negatif lah. Ataupun nak rujuk pada sini pun boleh. 38, masih ini 38. Okey.
0.3821. Ini mana datang dia? Daripada nilai 0.3 Baca daripada table, cari 0.3. Oh, betul. 0.3821. Okey, ada soalan D pula. Okey, soalan D. Probability Z more than negative 0.5 less than A equals to 0.5321. Sama juga, saya akan buat lakaran dulu. Yes. Okey. Yang ini negatif 0.5. 0.5. Okey, yang ini mungkin di sini lah ni. Negatif 0.5 dan kemungkinan besar A itu mesti berada di terlepas ke sini. Sebab dia lebih daripada 0.5. Jadi tak mungkin A itu berada dua-dua sebelah kiri. Katakan saya andaikan negatif 0.5 kat sini, A kat sini. Tak logik ini adalah 0.53. Sebab separuh daripada sini mesti 0.5. Maka memang salah andaian kita memang dia jadi macam ni. A itu mesti terlepas ke sebelah kanan. Okey, kalau tadi kita nampak, kalau ada negatif, ada positif. Maka kita akan gunakan satu tolak. Rujuk balik yang tadi, yang kita buat tadi. Tolak, yang ini walaupun nampak negatif, tapi kita baca dalam table nilai yang positif. Tolak probability Z more than A. Dua-dua kita baca lebih besar. 5, 3, 2, 1. Kemudian saya jadikan Z more than A. Yang ni kosong. Ni satu ni saya bawa ke sebelah kanan. Saya bawa sebelah kanan. Ini yang bawa ke kiri. So satu tolak. Z lebih besar 0.5. 0.5. 0.3085. 0.3085. Ini saya ambil bacaan daripada sini. Ini saya pindahkan, yang ni bawa ke kiri. So tolak 0.5321. Kalau saya tolakkan semua sekali, sepatutnya berapa? Betul tak? 94 patutnya. Kan? Kemudian kita baca daripada table, tapi kena baca dalam. Kalau katakan ini di luar daripada Z, terkeluar, maksudnya kita kena baca daripada dalam. Ni cari mana yang sesuai. 94 ke 94 ni? 1594 1594. Okey, saya tak boleh ambil 0.99. Dia dah jadi 0.16, terlebih sangat. So saya ambil yang paling hampir 0.1587. 1587. Kita ambil yang paling dekat. Maka A itu kita akan ambil nilai dia adalah 1. Okey tak? Sebab saya refer pada table from normal table. Normal table. Bacaan yang hampir adalah probability Z more than 1 untuk memberikan bacaan 0.1587. 1587. Kita nak 1594. Kita ambil yang hampir. Ini yang paling dekat. So saya ambil bacaan 1. Okey tak? Sebab dalam table sekarang nombor dia tak sama dengan kita punya. Cari yang mana yang paling hampir. Probability Z between negative A. Yang ini pun dia ada kiri kanan. Positif dan negatif. Maka terus saya guna satu tolak. Ni walaupun nampak negatif, baca lebih besar daripada A. Tolak, ambil ni juga. Tapi ambil lebih besar. 0.7062. Ini kalau kita nak ringkaskan ni, ini satu tolak.
Ni saya boleh guna 1 tolak 2 kali. 2 kali probability Z more than A. 0.7062. Kamu proses sampailah PZ greater than A ni sebagai tajuk. Hanya 1 tolak 0.7062. 7062. Lepas itu bahagi dengan 2. Hari sekali nanti kamu akan dapat bacaan 0.1469. Betul tak? Kamu cuba tolak 1 tolak 0.7062. Bila dah dapat, kena bagi 2. Sebab ada 2 kali P, Z greater than A. So, sama juga, refer pada table. Baca daripada dalam. Ambil nilai yang paling hampir. Okey, cari mana yang paling hampir. 0. Kita nak 1469. 05. Ada kebetulan dapat nilai yang tepat. Lagi bagus. Maka A itu adalah 1.05. 05. 05.